Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah serta selawat dan istighfar sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Yang dihormati Ustaz Muhammad Arifin bin Saleh selaku tuan penceramah kita pada pagi ini. Seterusnya Sri-Kandi guru yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya Allah izinkan untuk kita bertemu pada hari ini dalam sebuah majlis ilmu yakni bagi program Jaringan Orientasi Mahabbah dengan tajuk Akhlak Seorang Penuntut Ilmu. Tujuan ceramah ini diadakan ialah bagi mendedahkan kepada siswi pendidik mengenai konsep ilmu selain keperluan mengamalkan adab dan akhlak dalam menuntut ilmu. Kelebihan sebagai seorang yang berilmu serta adab dalam menuntut ilmu. Hadirin yang dihormati, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, marilah kiranya saya menceritakan serba sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Muhammad Arifin bin Saleh. Beliau menetap di Jasin, Melaka. Beliau merupakan pensyarah di Jabatan Pendidikan Islam dan Moral juga selaku penyelaras Pusat Islam Sayyidah Aisyah. Demikian tersebut merupakan serba sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini yang sungguh hebat perjalanan hidupnya. Tanpa melengahkan masa, majlis kini menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Arifin bin Saleh untuk menyampaikan perkongsian beliau. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada pagi ini, Nik Nur Fariha. Semua ahli jawatan kuasa, jom. Jalinan Mahabbah Orientasi. Jalinan Orientasi Mahabbah, terutama sekali AMT, Ustaz Islam Sayyidah Aisyah, Ani, Isma, semualah jawatan kuasa yang tidak jemu-jemu bersama-sama membangunkan kerohanian. Sisi pelajar pada sesi-sesi yang lepas dan juga yang akan datang sebagai program telah dilaksanakan. Barisan ketua unit setiap unit, penolongnya serta semua yang bersama dengan kita pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama ada dalam satu perjumpaan maya ini bagi satu tujuan yang sangat mulia, iaitu menumpukan pemikiran kita, merendahkan sayap-sayap keegoan kita, memikirkan tentang satu cara, satu kaedah dengan satu fikiran, yang mana kita ini adalah penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang mana erti katanya Nabi sentiasa memberi tunjuk ajar yang baik pada umatnya supaya mencari ilmu. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, kata-kata pujangga juga ada sekali diselipkan selain daripada sabdaan Nabi, talbul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Jadi atas tujuan dan dasar itulah anda berada di sekolah rendah, lepas tu naik ke sekolah menengah, lepas tu pergi pula ke tempat pengajian yang lebih tinggi, Institut Pendidikan Guru, dan akan tentunya keluar dan memberi pula ilmu itu kepada anak-anak didik anda dengan sambil mencari ilmu juga lagi. Jadi alhamdulillah, taklif kita sebagai seorang yang sempurna akal fikiran, maka wajiblah bagi kita untuk menuntut ilmu. Jadi di dalam menuntut ilmu itu ada garis panduan yang telah ditetapkan. Ada garis panduan yang telah ditetapkan. Nabi sendiri, kalau kita pernah mengetahui dan meneliti kisah baginda yang angkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, dan
guru pertama baginda adalah Jibril alaihissalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan malaikat. Malaikat guru pertama Nabi adalah Jibril alaihissalam. Dan apa malaikat sampaikan daripada Allah? Iqra. Itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Apa maksud Iqra? Iqra maksudnya baca. Melalui pembacaan, insya-Allah, bacaan yang berilmiah, kita akan mendapat apa idea yang dilakarkan, dicatatkan oleh penulis itu. Kalau ideanya bagus, baik, maka kita akan mendapat ilmu yang baik. Tetapi sebaliknya. Dan ingatlah bahawa dengan ilmu yang kita ada itu bukan sahaja untuk digunakan semasa kita hidup di dunia sahaja, tetapi digunakan juga untuk masa di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak hidup dunia dengan senang lenang, nak menguasai dunia, maka dia hendaklah menawannya dengan ilmu. Dan man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak hidup bahagia di akhirat, nak menawan akhirat, nak hidup bahagia di akhirat, maka juga adalah dengan ilmu. Faman arada kilahma fa'alaihi bil ilmi. Maka siapa yang nak di antara keduanya, dunia pun nak, akhirat pun nak, jugalah dengan ilmu. Jadi ilmu ini nampaknya penting, sangat penting kepada seorang manusia. Dengan ilmu lah yang akan menjadikan seorang itu lebih tinggi darjatnya. Lebih tinggi darjatnya daripada orang yang tidak berilmu. Syaitan dia takut orang berilmu daripada orang yang tidak berilmu. Yang akan usaha juga orang berilmu untuk diganggu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maknanya dengan ilmu itu Allah akan angkat darjat seseorang itu. Kita tengok guru kita dengan ayah kita biasa-biasa saja. Apabila guru datang, ayah kita pun akan hormat pada guru kita dan kita pun sekali akan beradab dengan guru kita. Namun begitu, walaupun tinggi melangit ilmu seseorang itu, adab tidak boleh diketepikan. Adab tidak boleh diketepikan. Contoh, ia sudah pun menuntut ilmu dengan guru itu, tetapi suatu masa di belakang guru itu dia mengeji, dia menyatakan sesuatu yang buruk pada guru tersebut. Adakah seorang itu tidak beradab? Maka dianya adalah tidak beradab. Tidak beradab pada guru itu. Patutnya dia hendaklah santun kepada guru tersebut. Macam mana Nabi mengajar kita, macam mana ibu bapa mengajar kita. Kecuali kalau ibu bapa yang tidak ada pendidikan yang baik, maka dia tidak kisah pun anak dia lalu berlari depan dia, panjat belakang dia, terjun dan sebagainya, dia tidak kisah. Maka itulah menyebabkan anaknya menjadi tidak sopan. Tak apa. Kita akan pergi kepada satu-satu perkara yang sangat penting yang perlu kita teliti. Itu sebagai permulaan lah. Saya buat gambaran dia macam itu. Okey, kenapa perlunya kita mengamalkan adab dan akhlak dalam bentuk ilmu? Okey, tengok. Ilmu yang diperolehi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Betul. Dalam Asmaul Husna ada menyatakan bahawa Allah Maha mengetahui. Wa alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha mengetahui sama ada yang jelas ataupun yang ghaib, yang tidak diketahui oleh seseorang. Wallahu alimum bidzati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang berada di dalam dada seseorang. Kita tidak tahu, saya tak tahu apa yang ada difikirkan oleh Awadah, apa yang difikirkan oleh Khadijah, apa yang difikirkan oleh Alia, Maisara, saya tak tahu. Tetapi Allah Maha mengetahui. Bukan setakat dalam minda, niat kita pun Allah boleh tahu lagi. Untuk apa, mengapa, bagaimana dan sebagainya. Jadi kita hendaklah mengetahui bahawa ilmu yang kita ada itu adalah di dalam
pengetahuan Allah dan milik Allah kesemuanya. Kita pandai memasak, ilmu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Fatin pandai goreng nasi, misal kata Fatin Farzana, dia buat nasi goreng tom yam ke, nasi goreng kampung ke, nasi goreng Cina ke, sedap. Itu adalah semuanya dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah SWT, kepandaian itu. Cuba Allah tarik sikit minda seseorang itu, menjadikan dia tidak betul, kan? Dia akan campuran tidak betul lah. Termasin, termanis, terpedas, sangat pedas dan sebagainya lah. Maka sudah tentulah seseorang itu akan jatuh martabat dia sebab tidak ada ilmu. Kita lihat orang yang berada di tepi jalan dengan orang yang memandu kereta yang baik untuk pergi ke pejabat. Maka sudah pastilah kita akan menghormati orang yang berilmu, kan? Orang yang kerjanya bagus dan baik berbanding dengan orang yang berada di tepi jalan sepak, jalan kaki, entah tak tahu ke mana, ke hulu ke hilir tanpa ada tujuan dan tidak memberi sumbangan kepada orang lain. Tapi guru-guru, contoh kalau guru lah, dikatakan orang berilmu lah guru itu. Dia pergi ke sekolah, dia mengajar murid dia, dia menasihati kawan-kawan dia yang ada masalah. Itu memerlukan kepada ilmu. Jadi kalau dia berperlakuan seperti itu, maka ia adalah seorang yang disegani dan dihormati kerana dia memiliki ilmu, kepandaian dia itu. Okay. Kalau masalah keluarga sama juga. Adakah kita nak pergi jumpa dengan orang yang berada di atas wakaf ataupun kita pergi kepada seseorang yang dihormati, pejabat agama, ibu bapa dan sebagainya. Pastilah kita akan memilih satu tempat yang terbaik untuk selesaikan masalah. Jadi orang itu mestilah orang yang berilmu. Anda adalah termasuk dalam kalangan orang-orang yang berilmu. Adik-adik datang nak belajar matematik dengan siapa? Takkan dia nak tanya adik bawah pada dia lagi, kan? Yang belum sekolah, dia mesti tanya kakak dia yang dah sekolah, yang makan garam dah 1 cupak, 2 cupak lebih dahulu, kan. Dan nak jadi penyakit dah sebab makan garam lebih banyak daripada orang muda. Jadi mestilah dicari orang yang berpengalaman. Ada satu lagi kisah yang dinyatakan di sini. Imam Syafi'i mengingatkan kita melalui syair beliau yang bermaksud, aku telah mengadu kepada seorang guru yang bernama Waqi' tentang kelemahan ingatanku, maka dia mengingatkan aku supaya menjauhi maksiat kerana ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah itu tidak dapat diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Ingat itu. Selain daripada kita menjaga hati kita supaya tidak sombong, tak bongkak dan sebagainya, kerana ilmu itu sebenarnya adalah milik Allah, bukan milik kita, maka satu lagi kita hendaklah menjauhi daripada perbuatan maksiat. Jadi itu antara adab dalam menuntut ilmu. Berakhlak, tidak meninggi diri, itu dua perkara. Jadi menjauhi maksiat juga adalah satu perkara yang sangat penting. Kerana zaman remaja adalah zaman yang penuh dengan cabaran, ujian, kan? Zaman kita nak mengenal personaliti, kita nak pakai tudung. Sebab Ustaz pakai tudung pula. Ustaz tengok orang pakai tudung depan Ustaz ni, pelbagai. Ada yang tutup labuh, ada yang singkat sikit, ada yang warna-warni, ada yang suka warna kuning, ada yang macam-macam color dan sebagainya. Bentuk tudung yang dipakai, itu semua menggambarkan personaliti yang awak miliki. Kalau awak minat kepada artis, misal kata contoh, minat kepada siapa? Siti Nurhaliza, siapa lagi? Sharifah Aini dulu-dululah. Dan sebagainya, sudah pasti awak akan menggayakan jenis pakaian, jenis macam percakapan, cara hidup dan sebagainya, awak akan ambil tahu. Itu kalau berminat kepada seseorang lah. Sebab zaman remaja, daripada berada di dalam lingkungan keluarga, kalau keluarga itu tidak kuat, bi'ah dia itu, suasana kehidupan beragama, maka awak akan pasti akan mengintai keluar contoh ikutan daripada orang lain. Ibu bapa, adik-beradik mungkin tidak dijadikan contoh, mak awak mungkin awak takkan jadi contoh dan sebagainya, kakak dan sebagainya. Awak akan lebih tertarik dengan orang yang
mungkin ada nama, ada kelebihan dan sebagainya, jadi awak tak ikut-ikut. Kalau membeli pakaian, awak akan pilih pakaian yang macam mana artis tu pakai. Kalau minat pada artis lah. Kalau membeli pakaian juga, macam mana ustazah awak tu pakai pakaian. Kalau minat pada ustazah, kan ustazah itu mempunyai personality yang menarik dan awak jadikan dia sebagai idola. Itulah. Apabila dah lama tu awak pun dah terbiasa dengan cara itu, awak akan bawa personality itu, cara gaya hidup sebagainya di dalam hidup awak. Jadi kalau membazir, suka membazir, maka membazirlah. Kalau suka berjimat cermat, maka awak akan menjadi seorang berjimat cermat dan sebagainya. Jadi di situ akhlak adalah merupakan satu perkara yang sangat penting untuk dihayatilah. Akhlak yang paling baik adalah akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dari segi percakapan, perbuatan, pakaian dan sebagainya. Dan kita kena ingat lagi bahawa menuntut ilmu itu adalah satu ibadah dengan niat yang baiklah. So, awak keluar pergi ke sekolah pagi, balik tengah hari, niat yang baik dia akan jadi satu ibadah. Melangkah kaki keluar daripada pagar rumah, kalau awak niat bahawa saya keluar ini adalah untuk mencari ilmu, menjadikan diri saya sebagai seorang yang berilmu, menjadi panduan kepada hidup saya, mencari ilmu untuk beribadah lebih sempurna dan sebagainya di sekolah, maka ia akan menjadi satu ibadah. Perjalanan awak satu langkah dikira, dinaikkan darjat, dihapuskan dosa dan ditambah ilmu dan sebagainya lah. Dihapuskan dosa, dinaikkan darjat dan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berada dalam kelas pun akan jadi tenang sebab tujuan asal sudah betul. Kan, tidak ada masalah. Kalau bising hiruk pikuk sikit pun, itu awak ingat ini adalah cabaran dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang awak alami pada masa itu. Susah matematik nak fikir apa semua, mungkin awak akan berfikir ini adalah cabaran. Macam mana orang zaman dahulu belajar lebih dahsyat, Imam Syafi'i terpaksa berhadapan dengan perompak. Ibu dia suruh cakap benar. Kan, kalau nak tengok pada Imam Syafi'i, mak dia hantar pergi belajar, lepas tu tak balik dalam jangka masa yang lama lah. Tengah jalan, perompak ataupun penyamun lah, pencuri tu, tahan dia, tanya dia ada apa barang nak ambil ni. Dia kata yang lain tak ada, dia ada duit. Lepas tu perompak kata kat mana? Dia ikat duit itu dalam poket. Bukan dalam poket, dalam baju. Baju ni mak saya bagi tahu ikat dengan ni. Ikat dengan tali, letak baju bawah supaya kalau itu tidak jatuh dan orang tak nampak. Jadi perempuan itu, betul budak ni. Dia tengok betul ada. Itu akhlak. Kenapa awak beritahu? Kalau tidak, duit ni saya akan ambil. Dia kata mak saya bagi tahu supaya jangan menipu dalam bercakap. Jadi bila awak tanya, saya cakap betul lah. Jadi itu betapa akhlak tinggi Imam Syafi'i. Orang yang jahat pun boleh terkesan dengan akhlak dia, terus menjadi seorang yang baik dan menjadi murid Imam Syafi'i pula. Tengok betapa hebatnya akhlak yang ditunjukkan oleh para ilmuwan Islam satu masa dahulu. Kalau kita sekarang ni bandingkanlah macam mana kan, Masya Allah, penuh dengan Allah Alam. Susah nak cakap kejujuran itu. Lepas itu kita tengok lagi, kalau dikatakan sebagai ibadah dalam bentuk ilmu itu, okey. Berikutnya adalah penguasaan ilmu itu adalah kurniaan Allah SWT kepada seseorang lah. Janganlah kita nak katakan tidak berpuas hati, berburuk sangka pada Allah. Kenapalah Allah bagi kepada Ilya itu cerdik, saya pun tak cerdik. Macam mana Alia itu boleh cerdik? Contohlah, saya ni biasa-biasa je. Saya SPM dapat berapa, dia dapat sangat tinggi. Jadi satu yang inilah muskil pada kita. Tak payah. Kita beranggapan itu hanyalah rezeki daripada Allah SWT yang memilih pada dia
dan Allah bagi kepada dia kelebihan dalam ilmu. Kadar yang saya dapat, alhamdulillah, syukur. Dan ingatlah, orang yang banyak bersyukur itu Allah akan tambah pada dia sesuatu kelebihan lah. Kalau dari segi ilmu kita bersyukur, alhamdulillah, walaupun 5A, tetapi insya-Allah saya akan usaha lagi untuk masa hadapan. Kerana saya ni levelnya 5A sampai bila-bila tidak. Kalau saya usaha lagi, mungkin saya akan dapat kecerdasan seperti 9A, 10A dan sebagainya. Walaupun tidak ada ujian ataupun pentaksiran. Jadi orang yang dapat 10A atau 9A, dia tidaklah boleh berbangga atau sombong diri. Aku cerdik, tak baca buku, tak menuntut ilmu lagi, akhlak pun menjadi buruk dan sebagainya, maka dia akan jadi seperti orang yang dapat 1 atau 2A sahaja. Jadi pentaksiran ataupun pandangan Allah itu tidaklah hanya pada satu masa sahaja, tetapi dia melihat setiap masa yang kita persembahkan kehidupan kita setiap hari kepada Allah SWT. Setiap hari, setiap jam, setiap minit, dan bukan setiap minit, setiap saat. Sebab itulah orang yang hampir dekat dengan Allah SWT, dia merasakan sangat berdosa kalau 1 saat atau 1 minit dia terlupa ingat kepada Allah. Ini kan kita dalam solat takbir sampai salam kita pun lupa kepada Allah, itu dalam solat. Kalau dalam tak solat, dalam tempat pasar raya, dalam pasar, kedai dan sebagainya, maka sudah pastilah jauh sikitlah kita nak ingat pada Allah SWT dalam hati kita. Sebab itulah ada berlaku kecurian, berlaku fitnah, bohongan dan sebagainya. Sebab Allah tidak ada dalam diri dia setiap masa. Jadi bila Allah tidak ada, maka dinyatakan bahawa dia boleh buat apa saja sebab Allah tidak ada dalam diri dia, macam dia boleh buat kesalahan lah. Macam tu. Jadi tidak begitu pada orang Islam yang sebenarnya. Orang Islam sebenarnya dia sentiasa menjaga akhlak dia, berpekerti dia sebab dia tahu kiri kanan dia ada orang. Dan kita lihat lagi kelebihan orang yang menuntut ilmu. Kelebihan. Apa kelebihan orang yang menuntut ilmu? Awak ni ada ilmu, apa kelebihan awak berbanding dengan kawan awak yang tidak ada ilmu, berbanding dengan orang yang tidak ada ilmu lah. Yang pertama sekali, dia adalah kayu ukur kepada keimanan dan ketakwaan seseorang. Yang betul-betul lah. Tapi ada juga orang yang berilmu, berakhlak, tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Itu tidak termasuk. Patutnya ilmu itu boleh mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang-orang Yahudi hafal Al-Quran, berapa ramai orang musuh Islam menggunakan Al-Quran sebagai hujah untuk menentang balik agama Islam, itu tidak termasuk. Itu tidak termasuk sebagaimana yang kita bincang ini. Tetapi sebaliknya, orang yang berilmu itu adalah orang yang sentiasa tahap keimanan dia meningkat dan ketakwaan dia meningkat kepada Allah Maha Pencipta. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jadi waktu pagi itu belikat orang Islam ni, orang beriman ini, dia tak lama berada pada tilam. Dia akan renggang, maksudnya dia akan bangun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan takut, mengharap Allah SWT. Takut kerana dosa-dosa dia, takut kerana ingatkan hari hisab, hari perjumpaan dengan Allah, hari timbangan amal, takut. Mengharap pula, takut neraka, mengharap Allah ampun, Allah memberi rahmat dan masukkan dia ke tempat yang penuh dengan nikmat. Itu mengharap. Itulah khaufan wa tama'a. Dia takut dan raja. Khauf dan raja. Raja dan khauf. Dia takut dan juga mengharap. Harap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang berilmu ini sepatutnya dia adalah juga orang beriman. Kita lengkap kita beriman dan juga kita sedang mencari ilmu. Cuma tunggu satu lagi iaitu beramal. Berilmu, beriman, tak ada amal, tak ada guna juga. Pokok yang bajanya cukup,
besar, rindang daunnya, tetapi kalau dia tidak berbunga ataupun dia tidak berbuah, berarti sia-sialah pokok itu, elok ditebang saja, ambil batang kayu dia dan buat rumah. Sebab kita nak makan buah lah. Sebab pokok itu kalau rambutan lah, kita tidak mahu batang dia, kita nak buah dia. Kalau pokok balak lain, kita nak batang dia, nak batang balak tu papan, nak buat rumah dan sebagainya, tiang rumah. Jadi kalau pokok, sesuatu pokok yang baik, dia punya tumbuhnya tegap dan sebagainya, kalau dia tidak boleh memberi manfaat pada orang, maka dia tidak berguna jugalah. Lepas itu, seseorang Islam itu bukanlah Allah menilai dia dalam pandangan Allah terhadap keturunan dia. Ada yang keturunan raja, ada yang keturunan daing, ada yang keturunan bangsawan dan sebagainya lah. Itu pangkat yang diletak oleh manusia, tetapi Allah tidak memandang keturunan. Sama juga dengan orang Arab. Allah tidak memandang kelebihan pada orang Arab, tetapi yang Allah pandang apa dia? Yang bernilai di sisi Allah apa dia? Iaitu sifat takwa. Sifat takwa. Orang paling bertakwa lah orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, yang tinggi darjatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ilmu dan takwa. Berilmu dan juga bertakwa. Tapi kalau berilmu tetapi tidak bertakwa, ilmu itu dia gunakan untuk buat sesuatu maksiat pula, itu tidak ada nilai di sisi Allah. Dia pandai matematik, berilmu lah tu dalam matematik, tapi dia gunakan ilmu itu untuk menipu orang. Dalam jualan dia menipu. Perdagangan dia tinggi. Subjek itu dapat markah tinggi dan dia boleh gunakan dalam kehidupan dia. Niaga dan sebagainya, tapi dalam perniagaan dia banyak buat penipuan dan sebagainya. Jadi tidak guna juga di sisi Allah. Tetapi kalau orang bertakwa, dia baik perkiraan dia, baik perniagaan dia, dan dia takut pula kepada Allah dengan tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka dia adalah tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kedudukan dia, sama ada dia sebagai ketua, pengarah ke dan sebagainya, Allah tidak pandang. Tetapi Allah pandang pengarah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap masa solat dia jaga, kan? Dalam mesyuarat apa semua, kalau ada masa waktu, kita berhenti dahulu sebentar dengan azan. Habis azan, kalau boleh kita cepatkan mesyuarat ini, kita pergi solat semua, ataupun kita sambung selepas solat nanti. Itu baru macam itu barulah betul pengarah ataupun ketua yang baiklah. Maksud dia nak amalkan Islam itu. Dan juga kekayaan, Allah tidak melihat kekayaan dengan kekayaan yang kita ada. Qarun dia ada kepandaian. Qarun. Tasik Qarun, harta Qarun, pernah dengar kan? Dan kenapa dia mempunyai banyak harta, ada kunci yang banyak, kunci gudang itu, dalam gudang itu ada harta yang banyak, kerana Allah memberi dia ilmu. Ilmu apa? Ilmu dia boleh membuat emas sendiri. Dia tahu formula untuk campuran membuat emas. Jadi dia campur jadi emas. Itu ilmu yang tidak diwarisi daripada Fir'aun, daripada Qarun. Anak dia pun tak sempat nak mewarisi apa formula yang dia buat itu. Kalau kita tahu formula tu, Nur Ijlah, maka kayalah kita, ya, betul tak? Nur Ijlah Auni, kayalah kita. Kita buat emas sendiri je. Orang duk sibuk-sibuk bergaduh-gaduh kat Sungai Furat nak cari emas, bergaduh, perang, mati dan sebagainya. Kita kat rumah senyap-senyap, bancuh jadi emas, pergi kat kedai jual dapat duit. Kayalah kita. Nak gimana? Maiden ke pasar raya mana kita semua boleh pergi. Hari ni nak pergi Kelangkawi ke, dah boleh pergi Kelangkawi. Pergi belakang rumah sikit, baca-baca, pergi kat kedai, emas dah jadi, jual emas. Dapat duit kan. Itu Allah tidak lihat juga kalau tidak ada ketakwaan kepada Allah SWT. Kerana orang tidak bertakwa, dia akan membuat maksiat, buat dosa dan sebagainya.
Begitu juga rupa paras, cantik awadah hari ni kan, ayu saja. Sebab apa? Sebab hari ni senang hati, dengar ustaz cakap, bagi tazkirah dan sebagainya, jadi ayu dia hari ni, cantik je. Tapi itu pun Allah tak lihat kalau tidak ada takwa. Akrimah sama senyum Akrimah dia tadi kan. Semua ayu hari ni cantik, rupa paras, menawan semua. Kerana dah nak masuk IPG, Alhamdulillah. Jumpa kawan-kawan. Excited lah ni. Mana ustaz nak belanja aiskrim ni. Tak jumpa-jumpa lagi. InsyaAllah. Warna kulit pun Allah tak pandang juga. Hitam ke, putih ke, perang ke, corak-corak macam ular ke kulit kita kan. Allah tak pandang itu semua. Ada orang suka kulit ular kan, dia corak-corakkan dengan tattoo kan. Allah tak pandang itu semua. Buatlah cantik macam mana pun kau sendiri-sendiri. Tapi kalau kau langgar perintah Allah, siap kau balik nanti kenalah. Allah akan halau dia. Halau pergi mana? Pergi bersih sikit. Dulu kat dunia kotor-kotor ni, ni masuk suruh kat sana, kita masuk car wash, body wash ke, bersih kat sana, spray-spray, sampai gugur cantum. Akhir sekali dah bersih, baru boleh pergi masuk kat dalam rumah sana. Kotor-kotor mana boleh. Awak ni degil sangat dah dulu. Awak dah bagi larangan apa semua, tak nak ikut. Ni nak masuk rumah, bersih dah dulu. Bersih itulah sakit tu. Jadi kau tak mau kena bersih kat situ, baik daripada sekarang kita jaga. Okey. Allah memberi gambaran di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya mereka yang mendapat peringatan dan petunjuk hanyalah dalam kalangan hamba-Nya yang berilmu dan bijaksana. Jadi Allah dah kata dah, orang jahil dan orang yang berilmu tak sama, kan? Tak sama. Orang berilmu ni dia solat dia mungkin sempurna. Dia berwuduk pun akan sempurna. Sebab dia belajar, ya dia ilmu. Macam mana cara basuh kan? Tangan yang wajib kena ratakan air. Orang tak ada ilmu ni, dia tengok je orang yang basuh-basuh siku pun tak rata. Jadi dia nak solat pun kalau baik, kalau wuduk tak sempurna maka seperti dia solat tidak berwuduk. Jadi tidak sah juga solat itu. Jadi kalau orang berilmu, maksudnya dia tahu berwuduk itu berilmu lah tu. Dia ambil dengan sempurna, akhir sekali dia solat pun dengan sempurna, maka dia akan menunaikan perintah Allah dengan baik lah. Jadi maksudnya dia solat. Jadi Allah kata tak sama orang yang sembahyang betul dengan tak sembahyang betul ni. Orang yang ambil wuduk betul dengan ambil wuduk tak betul. Sebab sah dengan batal tu. Jadi duk tunggulah. Sembahyang tak sah, wuduk tak sah, mandi junub pun tak sah. Apa semua ni sebab tak ada ilmu. Orang suka belajar, dia duk pergi tidur. Orang suka belajar, sekolah dia pergi lari. Duk lepak-lepak, kau-akau, pesak beli belah dan sebagainya. Jadi bila orang dah kerja semua, dah berumah tangga, dia pun nak ikut berumah tangga. Bila berumah tangga, tak ada ilmu, tak sampai setahun dah nak bercerai. Bergaduh sana, bergaduh sini. Sebab apa? Isteri kata, dia pula kena tanggung suami dia yang tak ada kerja. Kan? Gaji isteri 3,000 lebih. Suami tak sampai 1,000. Kerja kat zoo bagi makan haiwan binatang. Lepas tu tak ada kerja pandemik, duduk kat rumah je. Isteri dia pula tanggung dia. Kerja ada, majlis tak mau kerja kat situ. Sebab apa? Kata kotor dan sebagainya. Jadi dia duduk tidur je kat rumah. Balik isteri minta duit. Sehari RM10, sehari RM10. Jadi itu nak bergaduh, jadi nak bercerai. Baru bulan 1 kahwin. Bulan 10 dah nak cerai dah. Belum sempat dapat anak lagi. Nasib baik anak tak ada. Kalau tidak anak jadi mangsa. Mana ayah aku? Ayah aku tak balik-balik. Aku dah besar ni. Sebenarnya ayah dia tak ada sebab bercerai. Nanti nak kahwin, ayah pula datang jadi wali. Kan tak seronok keluarga macam tu. Sebab apa? Sebab tidak ada ilmu lah punca dia. Jadi orang berilmu dia akan hidup akan aman, bahagia sebab dia tahu peraturan untuk hidup bahagia. InsyaAllah. Jadi masih yang terbatas. Ustaz akan sambung lagi dalam sesi tazkirah yang lain lah. Dalam
tazkirah pisah ke, tak kira lah, mana-mana. Jadi yang penting untuk menjadi seorang muslimah yang baik dan dikasihi, hendaklah kita menepati dengan kaedah yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW berkaitan macam mana kehidupan bergaul dengan orang, hablum minallah, bergaul, hubungan dengan Allah, dan hablum minannas, dan hubungan dengan manusia, dan hubungan sekitarlah, haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Jadi barulah kita tidak membuat sesuatu yang mana dicemooh oleh orang atau bersalah dengan syariat agama kita, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sahaja masa yang diberikan. Minta maaf tadi kesilapan teknikal. Jadi Ustaz doakan awak semua menjadi seorang muslimah, mukminah yang sejati dan penuh syarat dengan ilmu apabila berada di IPG kita sehinggalah khatam ataupun keluar menerima sebuah ijazah dengan bermotivasi sebagai seorang pendidik dan juga dapat memberi sumbangan kepada masyarakat sebaik mungkin, insya-Allah. Cukup sekadar itu. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seri Kandi Guru boleh bertanyakan soalan kepada Ustaz Muhammad Arifin. Kalau ada soalan boleh tanya. Tak tengok macam Khadijah nak tanya je. Ustaz, saya nak tanya. Wadah. Okay. Bagaimanakah cara untuk melahirkan insan yang berilmu dan bertakwa kepada generasi pada masa kini? Tadi Ustaz jawab. Panjang masa tadi Ustaz jawab. Ada adab, ada matlamat, dan akhir sekali kalau awak letak matlamat di hujung sekali itu, saya nak menjadi seorang yang hafal Quran, saya menjadi seorang yang hafal hadis 40, saya nak menjadi seorang yang dijadikan contoh ikutan orang lain, idola dan sebagainya. Awak mula langkah pertama itu, maka awak ukurlah setiap checkpoint sehinggalah awak berada 4 tahun di sini. Checkpoint mana yang telah dicapai, yang belum dicapai, yang perlukan kepada muhasabah dan sebagainya. Okay, insya-Allah kalau cita-cita awak yang terakhir macam itu, dia akan tercapai lah. Macam itu. Jadi sentiasalah berada bersama dengan kumpulan yang sentiasa memberi peringatan kepada kita. Jangan duduk seorang-seorang dalam bilik kan, mendengar lamun, main handphone, berkasih, berbuah hati dan sebagainya kan. Dia akan melekakan, dia akan mengambil masa awak, syaitan akan pupuk awak. Rasa rindu, rasa gembira, rasa bahagia, hidupnya macam itu. Itulah dengan azan juga pisah, dia buat tak tahu. Dia duduk masih lagi jogging kat PJL tu. Dah 10 minit lagi nak azan dan nak masuk waktu, dia masih lagi boleh pergi ke kantin, kat jaga, pesan order pula, ambil order dan sebagainya. Itulah ciri-ciri pelajar ataupun penuntut yang agak jauh sikit daripada matlamat yang sebenarnya. Patutnya disiplin dengan seorang penuntut tidak dapat dipisahkan. Disiplin waktu, tugasan, adab dan sebagainya. Waktu solat, jaga kan. Pagi bangun awal, itu adalah ciri-ciri macam mana untuk menjadi seorang yang percaya. Ciri-ciri seorang penuntut yang terunggul. Tidur tak perlu dah banyak dah. Kalau dahulu, sekarang ni pun kita tidur banyak, lebih 8 jam. Masa belajar nanti biarlah tidur tu sikit, 5 jam ke, 4 jam ke. Barulah awak akan jadi slim, rambut pun banyak gugur, kepala pun makin besar. Macam tu, dia jadi macam itu. Kaki pun jadi kuat, jalan sana sini kan. Jadi cergas, jantung pun kuat mengempam darah dan sebagainya. Tidak ada jauh daripada penyakit. Penuh di ilmu syarat diminta, insya-Allah. Itulah jawapan Ustaz. Boleh Wadah? Boleh. Terima kasih Ustaz. Sama.
Ustaz, ada pertanyaan di chat. Baca. Dia bertanya, boleh Ustaz kongsi doa yang boleh diamalkan untuk sentiasa menjadi insan yang berakhlak mulia? Banyak doa je. Allahumma ja'alna minat Allah lepas ambil wudu pun boleh kita amalkan. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin pun boleh. Lepas tu doa nak belajar pun boleh. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin pun boleh. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah pun boleh. Banyak doa tu kita bolehlah semak dekat mana-mana buku doa. Jadi kita boleh hafal dan kita amalkan. Yang penting kita baca, kita amalkan dan kita fahamlah apa yang kita minta tu. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Arifin bin Saleh atas perkongsian yang cukup bermakna sebentar tadi. Di sini saya dapat simpulkan bahawa akhlak adalah sangat penting untuk seseorang yang ingin memiliki ilmu, kerana ilmu yang seperti Ustaz cakap tadi, ilmu merupakan cahaya. Sekiranya kita mempunyai akhlak yang baik, insya-Allah kita akan jadi seorang yang berilmu. Saya mewakili majlis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program kita pada hari ini secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kita semua beroleh keberkatan daripadanya. Pada kesempatan ini juga saya ingin memohon kemaafan atas salah dan silap dalam berbicara sepanjang mengecarakan majlis ini. Mohon tidak simpan dalam hati. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sepadan. Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa, segala kebaikan datang daripada Allah SWT dan buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita sudahi majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih, kifarah dan surah Al-As. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.